سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah, malam ni kita sambung tafsir harfiah surah Yasin. Alhamdulillah. Dan kita sampai pada malam ni sampai ayat yang ke-9 ibu ayah ya. Ayat yang ke-9 iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah, waja'alna, firman Allah Ta'ala, waja'alna, dan kami telah menjadikan. Waja'alna terjemahnya, dan kami telah menjadikan. Okey. Jadi ibu ayah, waw tu maksudnya dan. Dia ada kaitan dia ada kaitan dengan ayat yang ke-8. Ayat ke-8 Allah berfirman inna ja'alna. Ayat ke-9 Allah mulakan dengan wa ja'alna. Maksudnya dia ada kaitan dengan ayat ke-8. Ayat ke-8 Allah bagi tahu sesungguhnya kami telah menjadikan pada tengkuk mereka aghlalan. Kita ulang balik minggu lepasnya, aghlalan belenggu. Fahiya, maka ia belenggu itu ilal azqan, sampai kepada dagu. Fahum muqmahun, maka mereka terengadah. Ini adalah maksud terengadah di sini ibu ayah adalah kiasan ataupun simbolik daripada mereka ni tak dapat nak tunduk kepada kebenaran. Bila belenggu tu kat sini tak dapat nak tunduk kepada kebenaran, begitu. Jelas ibu ayah insya-Allah ya. Jadi itu sebab di antaranya Allah Ta'ala, itu di antara sebab Allah Ta'ala tidak memberikan iman kepada mereka. Antara sebabnya Allah Ta'ala telah menjadikan seolah-olah macam ada penghalang, ada belenggu kat tengkuk mereka, mereka tak dapat tunduk kepada kebenaran. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ke-9 boleh bagi tahu sebab lagi. Sebab lagi kenapa mereka tak beriman pada Nabi ni. Kenapa? Antara sebabnya lagi seolah-olah waja'alna, kami telah menjadikan kami telah menjadikan min baini aidihim. Waja'alna fi'il madhi ibu ayah, kita ulang. Ja'ala fi'il madhi daripada bab ja'ala, mudhari'nya yaj'alu. Ja'ala yaj'alu, masdarnya ja'lan. Begini, ja'lan. Isim fa'ilnya ja'ilun. Okey, kalau fi'il mudhari' majhul ju'ila, saya tulis barisnya sikit. Ju'ila. Ya.
Okey. Mudhari'nya yuj'alu. Ni saya bagi baris. Okey. Kemudian ja'lan, dia punya fi'il isim maf'ulnya maj'ulun begini. Okey. Maj'ulun. Okey boy, ni tasrif kotak 8 ya. Okey, fi'il madhinya ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. Okey Ibu Ayah, saya nak tanya balik Ibu Ayah. Ja'ala yaj'alu ni sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Mujarrad ke mazid fi? Ja'ala yaj'alu. Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Bagi ibu-ibu yang ikuti pengajian surah Al-Miftahi, tahu insya-Allah. Mujarrad. Okey, Ibu Ayah dia sulasi mujarrad Ibu dengan dal ya, mujarrad. Mujarrad. Maksudnya semata-mata 3 huruf, tidak ada tambahan. Maka Ibu Ayah, untuk sulasi mujarrad ada berapa bab? Sulasi mujarrad ada berapa bab? Ibu Ayah ingat balik. Ada berapa bab sulasi mujarrad? 6 bab. Betul betul Ibu Hashimah ya. Ada 6 bab. Maka kalau kita sebut ja'ala yaj'alu ni, ja'ala yaj'alu, apa nama babnya? Kalau sulasi mujarrad Ibu Ayah ingat dia ada 6 bab. Bab tu kita kena sebut fi'il madhi dan mudhari'nya sekali. Nama bab tu sebut madhi dan mudhari'nya. Maka ja'ala yaj'alu, apa nama babnya Ibu? Boleh tulis dalam Rumi. Ibu Hashimah fa'ala yaf'alu, betul Ibu ya. Nama babnya adalah bab fa'ala yaf'alu. Okey. Jadi waja'alna fi'il madhi. Waja'alna Ibu Ayah fi'il madhi daripada Ibu Ayah ja'ala kotak pertama. Kalau ja'alna tambah nun alif di belakang, kotak ke berapa Ibu? Daripada kotak 14. Ja'alna kotak ke berapa daripada kotak 14? Betul Hajar Rahila, Ibu Saidah, Tun Haji Luqman, masya-Allah. Mesti Haji Luqman pula, Ibu Nurhati. Ibu Nurhati. Maaf Ibu ya. Okey. Kotak yang ke-14, ja'alna begitu. Okey. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah, wa ja'alna, dan kami telah menjadikan. Kami di sini siapa Ibu Ayah? Kami. Siapa kami itu? Siapa kami? Wa ja'alna, kami telah menjadikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainab, masya-Allah. Kami itu Allah. Okey Ibu Ayah. Ja'alna, kami jadikan, kami itu merujuk kepada Allah Ta'ala. Ibu Ayah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala bilangannya tunggal. Allah Ta'ala kan bilangannya tunggal, tetapi Allah Ta'ala itu tunggal, tidak berbilang. Tetapi kenapa Allah gunakan dhamir ataupun kata ganti nama kami merujuk kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa? Kenapa Ibu Ayah Allah Ta'ala gunakan kami? Sedangkan Allah Ta'ala itu tunggal. Kami untuk manusia bermula daripada 2 orang ke atas. Kenapa Allah gunakan kami merujuk pada Allah Ta'ala yang Maha Esa Ibu? Kenapa? Ulang kaji balik. Cuba ibu-ibu komen. Siapa ingat? Apa tujuannya? Kita pernah bincang sebelum ni. Okey. Tak apa saya bagi Kenapa? Kerana untuk mengagungkan dirinya. Kita sebut ta'zim, mentakzimkan dirinya. Betul Ibu Maryam, mentakzim. Allah mentakzim dirinya. Apa dia takzim? Membesarkan, mengagungkan. Subhana rabbiyal azim. Al-azim maha agung. Ta'zim mengagungkan. Allah Ta'ala mengagungkan dirinya sendiri, layak pada zat Allah Ta'ala untuk mengagungkan dirinya sendiri walaupun dia Esa, tapi dia nak guna kami, suka hati Allah. Allah layak untuk itu, untuk sombong, untuk membesarkan diri dan sebagainya. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah, waja'alna, terus min baini aidi. Okey Ibu Ayah, kita faham dulu makna min baini aidi. Tengok dulu makna ID dulu. ID. Apa dia ID? ID jamak kepada yad. Apa dia yad Ibu Ayah? Yad tu apa? Yadun. Apa dia yadun? Tangan. Yadun maksudnya tangan, ya. Ibu Ayah. Okey, ni tangan. Maaf ya. Boleh balas besar. Okey, ni 2 tangan kan? Kalau kita kata di antara 2 tangan, depan ke belakang yang dimasukkan?
Di belakang pun nampak dua tangan, depan pun nampak dua tangan. Tapi bila kita kata di antara dua tangan, kita nampak depan ke belakang yang kita masukkan? Depan kan? Depan. Bila kita kata di antara dua tangan, maksudnya depan kita lah. Okey, jadi ibu ayah di sini aidihim, baini antara. Aidihim, tangan-tangan mereka, maksudnya di antara tangan-tangan mereka, ni tangan depan, ni dua tangan, maka antara dua tangan maksudnya di depan, bukan di belakang, di depan. Okey, jelas ibu ayah? Jadi min baini, min tu kita sebut tambahan ya. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan min baini aidihim. Min baini aidi terjemah min baini aidi saja terjemahnya hadapan. Min baini aidi saja terjemahnya hadapan. Him mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak beriman itu. Okey ibu ayah. Saya ulang balik. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan min baini aidi di hadapan him mereka. Him mereka. Apa yang kami jadikan ibu ayah? Saddan. Apakah dia makna saddan? Saddan maksudnya penghalang ibu ayah. Saddan maksudnya penghalang. Kita tengok dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa, saddan maksudnya penghalang ya. Penghadang lah. Okey. Jadi ibu ayah, saya ulang balik. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan min baini di hadapan tangan, terjemah di hadapan saja, tak payah terjemah tangan. Min baini ai terus terjemah di hadapan. Him mereka, saddan. Apa dia makna saddan? Saddan maksudnya penghalang. Okey ibu ayah. Nak tanya ibu ayah ya. Sekarang ni ibu ayah nampak saya jelas tak? Nampak saya jelas kan? Okey. Sekarang ni saya pun nampak ibu ayah jelas. Saya buat satu penghalang. Contoh ya. Okey. Contoh saya halang. Bila saya halang macam ni, ibu ayah nampak tak saya? Nampak saya tak? Tak nampak. Halang macam ni. Asalnya tadi nampak jelas. Nampak jelas, dan saya pun nampak ibu ayah semua sejelas-jelasnya. Tapi bila saya buat macam ni, dah tak nampak apa dah. Dah tak nampak apa. Pasal apa? Kerana ada saddan, ada penghalang. Okey. Jelas ibu ayah? Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, Nabi bawa apa ibu? Pada orang Arab Quraisy, Nabi bawa apa? Ca apa? Ca? Nabi bawa ca? Ibu sambung, ca apa tu? Biar kita dua hala. Nabi itu adalah nur. Apa maksud nur ibu ayah? Cahaya. Nabi adalah nur. Nur tu cahaya. Ibu ayah, bila cahaya datang pada kita, kita nampak terang tak? Benda sepatutnya terang, suasana kita kan terang. Nabi bawa cahaya, dan cahaya Nabi bawa itu adalah cahaya Islam yang sangat terang. Kenapa mereka tak nak beriman pada Nabi? Kerana seolah-olah depan mereka, walaupun sebenarnya terang, seolah-olah Allah telah letak penghalang kerana kesombongan mereka. Mereka sombong kerana cinta dunia dan sebagainya. Nabi bawa cahaya yang ada depan mata mereka yang terang-terangnya itu, mereka tak dapat tengok. Pasal apa? Telah ada penghalang. Jelas ibu ya? Ada penghalang di hadapan mereka. Maka mereka tak nampak cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW. Padahal cahaya itu terang benderang. Sama dengan kita ni celik, nampak. Tapi bila letak benda depan kita, dah tak nampak apa dah depan. Nampak benda yang halang itu saja. Padahal di sebalik benda yang menghalang tu, macam-macam kita boleh nampak. Jelas ibu ayah ya? Okey. Jadi waja'alna, kami telah menjadikan min baini aidi, di hadapan him mereka, apa dia? Saddan, suatu penghadang. Okey. Terjemah ibu ayah, pada terjemah ibu ayah saddan. Apa terjemah saddan ibu ayah? Dinding. Boleh terjemah dinding ke? Mungkin dinding, mungkin penghalang. Apa terjemah ibu ayah? Sekatan, nampak? Sekatan. Bagus, sekatan, saddan, sekatan. Pemisah, boleh juga pemisah, penghalang. Dinding pemisah, bagus ibu. Okey, ada pemisah, ada sekatan, ada dinding pemisah. Jadi tak kisahlah ibu, sekatan ke, dinding ke, pemisah ke, itu makna saddan. Jelas ibu ayah semua? Itu nama saddan. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita dah jelas ya, sad dan suatu. Saya lagi suka terjemah ada suatu tadi. Tadi ada tak terjemah suatu ya? Satu sekatan. Satu sekatan boleh, satu sekatan, satu pemisah, ataupun suatu dinding, boleh, tak ada masalah. Itu lagi cantik terjemahannya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, saddan. Kenapa satu? Kerana saddan tu kalimah mufrad. Ya. Okey. Itu di depan. Ibu ayah kalau depan, palingan depan ditutup, orang tu boleh tak dia punya belakang, dia patah balik belakang nampak juga kan? Depan yang kena tutup, belakang masih ada cahaya. Bila dia patah belakang, nampak. Tapi Allah Taala bagi tahu wa min khalfi, dan dari khalfi. Dari depan pun ada penghalang, wa min khalfi, khalfi belakang. Dan daripada khalfihim, belakang mereka. Belakang mereka apa dia? Saddan, ada penghalang juga, ada penghadang juga ibu ayah. Jadi depan pun ada penghadang, belakang pun ada penghadang. Padahal boleh lihat seluas-luasnya dunia ni. Bahkan sedangkan cahaya yang Nabi bawa itu seterang-terangnya. Depan, di belakang, nampak cahaya tu. Tetapi kenapa mereka tak nak beriman pada Nabi? Kerana seolah-olah Allah Ta'ala telah membuat hadang depan mereka dan hadangan di belakang mereka, hingga mereka tidak dapat melihat cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW. Ibu jelas tak sekarang? Jelas, alhamdulillah. Jelas ibu ayah ya? Jelas, alhamdulillah. Kemudian fa'aghshaynahum. Okey. Fa'aghshaynahum tu apa maknanya ibu ayah ya? Kita tengok kat kamus sekejap. Pasal apa? Saya nak ibu ayah tengok makna ghasyiyah dulu. Makna ghasyiyah kejap ya. Okey. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia makna ghasyiyah? Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi, gha, saya tulis baris ya. Ibu ayah, ini tambahan ya. Tambahan pada kita punya vocabulary kita. Perbendaharaan kata. Okey. Ni saya bagi fi'il madhi dan mudhari' saja. Okey. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya ghasyiya, fi'il mudhari'nya yaghsha. Fi'il madhinya ghasyiya, fi'il mudhari'nya yaghsha. Apakah dia makna ghasyiya, yaghsha? Okey. Maksudnya menjadi gelap. Ghasyiya yaghsha maksudnya azlama, menjadi gelap. Ya, ghasyiya yaghsha menjadi gelap. Kalau kita kata ghasyiyal lailu, ghasyiya al-lailu, malam menjadi gelap gelita. Okey. Bila gelap gelita, masalahnya ibu, bila gelap gelita nampak ke tak nampak? Kita nak pegang tu. Bila gelap nampak ke tak nampak? Jadi tak nampak. Diselubungi kegelapan maka tak nampak. Sekarang ni terang, ada lampu. Tiba-tiba blackout. Nampak tak ibu? Tak nampak. Okey. Jadi ibu ayah, jadi ghasyiyah gelap, menjadi gelap. Tapi kalau ghasyiyah tadi, okey, saya ulang balik ibu ayah ya. Kita tengok tadi saya bagi tadi. Okey. Ibu ayah tengok saya bagi ghasyiyah. Ibu ayah, ghasyiyah 3 huruf ya. Ghasyiyah 3 huruf. Maka dia sulasi mujarrad. Dia adalah fi'il sulasi mujarrad. Mujarrad, maka di antara 6 bab sulasi mujarrad dia adalah bab ghasyiyah, fa'ila yaghsha, fa'ila yaf'alu, macam sami'a yasma'u. Ghasyiyah yaghsha adalah daripada bab sami'a, fa'ila yaf'alu, seperti mana timbangannya sami'a yasma'u. Di bab fa'ila yaf'alu. Di ibu-ibu ayah, hanya kita dapat tahu ni kalau kita tak belajar lagi,
kalau nak belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama, insya-Allah ya. Jadi ghasyiyah maksudnya menjadi gelap. Tetapi kalau tak dengar ibu boleh dengar tak? Dengar. Mungkin ibu Hanadia, mungkin line ibu tak kuat kot. Yang ni semua dengar, alhamdulillah. Okey ibu ya, saya teruskan. Jadi tadi ghasyiyah, tapi kalau tambah hamzah, tadi asalnya ghain shiniyah kan, tambah hamzah, dia akan jadi macam mana ibu ya? Dia akan jadi aghsya. Apa dia makna aghsya? Aghsya pertama sekali ibu ya, aghsya dah jadi fi'il madhi 4 huruf. 3 huruf tambah 1 huruf hamzah. Maka fi'il mudhari'nya mesti mula baris depan. Maka aghsya jadi yughshi. Saya tulis. Fi'il mudhari'nya yughshi. Okey begini. Aghsya fi'il mudhari' yughshi, begitu ibu ayah ya. Jadi mesti ada makna apa? Mesti ada makna tak nampak tadi lah. Tadi ghasyiyah tu menjadi gelap. Jadi kalau aghshayna mesti ada maknanya akan jadi macam makna kami kaburkan pandangan, kami tutup pandangan. Maksudnya tadi nampak jelas, sekarang ni dah tak nampak lah. Jelas ibu ayah? Okey, ibu ayah dah faham? Ibu ayah dah faham maksud tadi? Ibu ayah dah faham maksudnya ada makna daripada nampak jadi tak nampak. Sekarang ni ibu ayah cuba terjemahkan ikut terjemah Quran ibu ayah. Terjemah fa'aghshaynahum. Apa terjemah fa'aghshaynahum? Terjemah tu semua. Waalaikumsalam Ibu Maslina, masya-Allah. Walaupun mengajar ibu ya. Okey ibu, fa'aghshaynahum. Apa terjemah fa'aghshaynahum? Daripada Quran terjemah ibu ayah. Ibu Kulsum, lalu kami tutup mereka. Maksudnya tutup pandangan ya. Haji Nasir, lalu kami tutup pandangan mereka, betul. Ibu Kulsum, lalu kami tutup mereka. Okey, nampak ibu? Tutup pandangan. Tutup pandangan. Maksudnya tadi nampak tak tadi? Tadi nampak kan? Tadi nampak. Tapi oleh kerana ada penghadang di depan, ada penghadang di belakang, maka kami telah tutup pandangan mereka. Okey, jadi fa'aghshayna maknanya daripada tadi, kalau ghasyiyah jadi gelap, menjadi gelap. Bila tutup pandangan, nampak tak ibu? Bila tutup pandangan nampak, tutup macam ni, dah tak nampak apa dah gelap dah, tak nampak apa dah. Kan, nampak yang tutup kita saja. Jadi ibu ya, itulah makna fa'aghshayna, tu kami. Fa tu lalu ataupun maka, aghshayna kami tutup, kami halang pandangan, kami tutup pandangan hum mereka. Jelas ibu ayah semua, insya-Allah. Fa maka, jelas ya. Fa maka hum, maka hum mereka la yubsirun, tak dapat melihat, jalan yang benar. Okey ibu ayah. Kalimah yubsirun daripada fi'il madhinya absara. Absara 4 huruf kan? Maka ibu ayah fi'il mudhari'nya mula baris depan lah. Yubsiru. Saya tak tulis baris ya. Ibu-ibu faham sendirilah. Absara yubsiru. Absara yubsiru. Apa maknanya ibu ayah? Absara yubsiru, melihat. Daripada basar. Basar. Basar maksudnya melihat. Basir, Allah Ta'ala yang maha melihat. Allah Ta'ala yang maha melihat. Kalau absara, melihat. Yubsiru fi'il mudhari'nya. Okey ibu ya. Kalau seorang melihat, yubsiru. Kalau 2 orang melihat, yubsirani. Kalau ramai, mereka ramai melihat, yubsiruna. Sekarang ni ibu ya, ada penafian tak? Ada penafian iaitu dengan la. La tu la nafiyah kita panggil. Maka la yubsirun, mereka semua tidak melihat. Mereka semua tidak melihat. Sebelumnya ada fahum. Fa maka hum, mereka semua la yubsirun, tak dapat melihat. Mereka semua tak dapat melihat. Melihat apa? Jalan yang benar. Ibu ayah, mereka tak dapat melihat tu secara hakiki ke? Ataupun secara maknawi?
Mereka dapat lihat tak? Mereka dapat tak lihat pandangan sekeliling mereka, dapat lihat orang lain, dapat lihat kedai, dapat lihat barang-barang. Mereka dapat lihat tak pandangan zahir mereka? Dapat ibu ayah. Tapi apa yang mereka tak dapat lihat? Mata hati mereka telah ditutup. Mata hati telah ditutup ibu ayah. Pasal itulah ibu ayah, kadang-kadang orang yang celik ni, orang yang buta lebih celik daripada orang yang celik. Macam mana tu? Orang yang buta zahir matanya tak dapat melihat dunia ni, tapi hati mereka celik. Ayat hafal Quran, Masya Allah, tak ada dosa. Mata ni tak ada dosa. Ibu ayah, satu ketika tak silap saya, Syekh Masyari kot. Syekh Masyari Al-Afasi, Qari terkenal dunia tu, yang baca sedap tu, Masya Allah. Dia temu ramah satu orang budak yang jadi buta. Budak tu asalnya melihat, kemudian Allah takdirkan dia jadi buta. Syekh Masyari tanya pada budak ni, kamu tak ada ke rasa kamu nak tengok balik? Dia kata, saya nak buta sampai bila-bila, supaya saya tak dapat melihat sebarang maksiat. Supaya Allah Ta'ala pelihara mata saya tak dapat melihat maksiat. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Begini jawapan seorang budak-budak ya, kanak-kanak tu umur 10-11 tahun macam tu, orang Arab. Jadi ibu ayah, matanya buta tapi hatinya terang, celik. Okey. Ibu ayah, pernah tak dengar pandangan basirah? Apa dia pandangan basirah? Basirah, dia melihat dengan basirah. Apakah makna dia melihat dengan basirah? Maknanya dia melihat dengan pandangan mata hati. Bukan melihat dengan mata zahir, melihat dengan mata hati. Itulah dia pandangan basirah. Basirah ni Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang soleh. Dia tak melihat benda zahir, dia nampak, dia melihat dengan mata hati. Jelas ya? Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, contoh ya, pandangan zahir. Contoh, kita lihat orang-orang yang pakai pakaian buka aurat, yang main melepak tepi jalan, terus hati kita kata apa? Oh, korang semua ni tak ada masa depan. Tak ada masa depan, korang semua ni kalau mati tak tahulah masuk neraka kot. Kalau timbul rasa macam tu. Tapi orang yang berbasirah, dia lihat, ya Allah, dia ni lebih baik daripada aku, ya Allah, kau bagilah hidayah pada dia, ya Allah, mudah-mudahan sebelum dia mati, dia jadi orang soleh, ya Allah. Itu pandangan basirah. Dia melihat dengan mata hati dia. Dia melihat semua kebaikan orang je. Keburukan diri sendiri, dia nampak. Buruk orang dia tak nampak. Baik orang dia nampak je baik orang. Masya Allah, tabarakallah. Itu melihat dengan mata hati. Balik kat sini ibu ayah. Fahum la yubsirun, mereka semua tidak melihat. Macam Ustaz Beliau, Masya Allah ibu ya. Macam Ustaz Beliau, Masya Allah. Fahum la yubsirun, maka mereka semua tidak melihat. Melihat apa ibu? Melihat kebenaran. Okey. Jelas ibu ayah semua setakat tu ayat yang ke-9 jelas ya. Saya nak bacakan tafsir dia. Saya gunakan tafsir Al-Munir ibu ayah ya. InsyaAllah. Saya bacakan teks Arab dan saya terjemahkan. Pasal gini, malam ni kita kuliah tafsir. Tafsir saya bacakan tafsiran dia insyaAllah. Ay ta'kidan lima sabaqa fi taswiri halatihim annahum bita'alihim an nazri fi ayatillahi ja'alu kaman ahata bihi saddani minal amam wal khalaf. Jadi ayat ni adalah penegasan terhadap ayat sebelumnya dalam menggambarkan keadaan mereka, bahawasanya mereka ni telah dihalang penglihatan daripada ayat-ayat Allah. Mereka dapat melihat zahir, tapi mata hati mereka telah dihalang daripada melihat ayat-ayat Allah. Seperti orang-orang yang telah diletakkan penghalang di depan dan di belakang dia. Fama'nahu minan nazri fahuwa la yubsiru syai'an. Maknanya dari segi penglihatan mereka ni tak nampak langsung. Pasal apa? Depan tak nampak, belakang pun ditutup juga. Tak nampak langsung kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Seolah-olah macam tu. Fahuwa wa haula'i la yantafi'una bi khair. Dan mereka semua ni, puak-puak yang lawan Nabi SAW ni ibu ayah, mereka tak dapat manfaat langsung. Langsung tak dapat manfaat. Walaupun Nabi ada depan mata, tapi langsung tak dapat manfaat. Kerana apa? Sombongnya mereka, Allah telah tutup pintu hati mereka. Begitulah juga ibu ayah, kita muhasabah diri kita. Kita muhasabah diri kita ibu ayah. Ya. Kita sekarang ni Allah Ta'ala telah bagi di Malaysia ni contohnya kuliah ilmu. Kuliah Masya Allah mana-mana. Mengata-kata masjid, mengata-kata kuliah. Surau lagi. Surau pejabat lagi ada buat kuliah. Kuliah mengata-kata. TV. Dulu ibu ayah perasan tak?
Masa tahun 90-an, 80-an dulu, apa kuliah agama yang ada dekat TV? Kuliah agama apa yang ada dekat TV? Cuba ibu ingat balik. Yang ada apa? Yang ada mengaji arwah Datuk apa? Datuk apa? Datuk apa? Datuk Hasan apa? Datuk Hasan apa? Hasan Azari. Azari. Saya ingat anak dia dari Hasan kan? Dari Hasan Azari. Masya Allah, tabarakallah. Turun ke anaknya Ustaz Fuad ke apa nama dia kan? Muka, cara mengajar sama. Masa tu je itulah rancangan agama yang ada. Satu lagi, yang kedua, Forum Perdana Ewa Islam. Nampak Ibu Mariam? Forum Perdana Ewa Islam, itu je, dua je rancangan agama. Itu pun seminggu sekali. Forum Perdana, Khamis malam Jumaat, mengaji tu saya tak ingat ada apa kan. Bila Forum Perdana tu, jalan raya tak banyak kereta pasal apa, semua duduk tengok TV. Itulah peluang yang ada. Dia berlawan dengan hiburan minggu ini, Sabtu malam Ahad. Cerita Mukaddam ya, Mukaddam, Masya Allah. Sekarang ni Bu, celik mata je, TV, pukul, masa saya tak ada TV lah, kan. Celik mata je, TV Hijrah ada, TV 9 ada, TV 3 ada, masing-masing duduk berlumba pagi-pagi ni rancangan agama ni. Rancangan agama pagi-pagi, Masya Allah. Tanyalah Ustaz dan sebagainya. Sekarang ni pula ada pula Quran Time. Saya tak sempat lagi tengok Quran Time, tapi yang saya dapat maklumat daripada ibu-ibu yang belajar dengan saya, Quran Time ni bagus, Masya Allah. Jadi Bu, peluang mengaji ni banyak sangat. Tapi kalau Allah telah tutup mata hati kita, peluang belajar punya banyak peluang belajar, nak belajar bahasa Arab pun punya banyak peluang, tetap tak nak belajar, tetap sombong, tetap bongkak, tetap rasa belajar agama ni buang masa, tetap rasa sibukkan diri ni untuk cari kelebihan dunia, cari harta sebanyak-banyak. Pasal apa? Allah telah tutup pintu mata, tutup mata hati dia daripada melihat akhirat. Tak naklah macam tu Ibu. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita untuk sentiasa melihat ke depan kita yang sebenar di akhirat nanti, insya-Allah. Buat persediaan. Lianna ghattayna absarahum, kerana kami telah ghattayna absarahum, kami telah tutup pandangan mereka anil haqqi, daripada kebenaran. Itu tafsiran dia. Okey, teruskan. Okey. Jadi ayat yang seterusnya, ayat yang ke-10 adalah natijah. Nak beritahu itu natijah, natijah ataupun hasil daripada dua perkara tadi. Ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 Allah Ta'ala beritahu apa? Kami telah jadikan belenggu macam ni. Maka seolah-olah mereka tak dapat nak tunduk. Dan ayat ke-9 pula beritahu Allah jadikan penghalang depan dan belakang. Mereka tak nampak. Jadi apa natijahnya? Apa natijahnya bila Allah buat macam tu pada mereka? Natijahnya ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Ibu apa terjemah wasawa'un? Sawa' tu apa? Sawa' tu sama sahaja. Sawa' tu sama sahaja. Sama. 50-50 sama. Okey, sawa' ni macam istiwa lah. Contohnya saya masuk sikit ya. Ibu ya. Apa nama kita punya iklim? Apa nama iklim kita Ibu ya? Malaysia, Singapura ni apa nama iklim kita? Khatul Istiwa. Ibu yang tahu tak Khatul Istiwa tu bahasa Arab? Macam ni Ibu ya. Okey. Saya tulis ya. Okey. Ibu tengok. Apa dia khat? Khat tu garis. Khat garis. Khat tu garis. Al-istiwa, istiwa maksudnya sama, garis yang sama. Bukankah khatul istiwa tu garis dia tengah betul-betul dekat tengah bumi ni? Betul tengah bumi, betul kan? Tu khatul istiwa. Arabnya khatul istiwa, garis tengah hinggakan bumi jadi sama, atas bawah sama.
Di tengah-tengah, garis tu tengah-tengah. Itulah khatul istiwa kita. Jadi dia jadi khatul istiwa. Itu Arab bahasa Arab. Istiwa tu sama. Jelas tak Ibu Ayah sekarang ni? Dia kata khatul istiwa. Tu tulis Ibu Ayah tulis. Khatul istiwa. Khat maksudnya garis. Dah ada tu saya bagi dah. Tu. Ibu nampak tak? Ibu masih nampak tak? Khatul istiwa tu saya bagi tu. Khattu al-istiwa tu ada tu saya bagi. Tu dia. Okey, salin Ibu semuanya salin ya. Khattu al-istiwa. Istiwa maksudnya sama. Tengah. Macam tu ya. Jadi di sini sawaun sama sahaja. Terjemah sawaun sama sahaja. Okey ya. Okey. Tayyib Ibu insya-Allah. Ya. Sawaun wa sawaun dan sama sahaja alaihim kepada mereka. Ala ni atas tapi kita boleh terjemah kepada mereka lah. Okey. Jadi Ibu Ayah, dan sama sahaja maksudnya oleh kerana Allah Ta'ala telah membelenggu leher mereka hingga mereka tak dapat nak tunduk, dan oleh kerana Allah Ta'ala telah menjadikan halangan di depan dan di belakang mereka, jadi sama sahajalah. Jadi maka sama sahaja. Kerana sebab tadi tu ayat 8 ayat 9. A'anzartahum. Okey. Ibu ya, kita ada fi'il madhi anzara. Anzara. Bila anzara ni 4 huruf. Maka Ibu ya, fi'il mudhari'nya akan jadi begini ya. Okey, tunggu saya tukarkan lagi. Okey. Boleh tengok saya bagi. Anzara. Dah jadi 4 huruf ya. Anzara. Maka fi'il mudhari' mula baris depan yun ziru. Anzara yun ziru. Apa dia makna anzara? Telah memberi peringatan. Yunziru sedang ataupun akan memberi peringatan. Ibu Ayah, ini bab if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ibu Ayah, siapa yang tak tahu, maksudnya dia kena ikuti pengajian surah Al-Miftahi peringkat pertama. Ya, walaupun saya ada yang pilih saya, kata ustaz ni tak ikhlas. Pasal apa? Kata pengajian percuma. Tiba-tiba kena bayar pula. Menyesal masuk grup ni. Grup live UAK tu. Astaghfirullahalazim Ibu Ayah. Ya. Jadi live UAK tu memang sebab percuma. Live UAK sekarang kita buat sekarang ni percuma. Maksudnya saya tak nak ambil yuran. Cuma bayaran pengajian adalah mahar pengajiannya adalah. Takkan saya tak ambil, saya ada keluarga nak tanggung semua. Jadi saya ambil daripada tajaan orang ramai. Itu pun banyak lagi kuliah yang belum ada tajaan. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, cuma pengajian audio syarah tu memang ada yurannya. Kalau kuliah sorof RM100 yurannya. Nahu pun RM100. Kalau kuliah harfiah surah-surah tu, itu sekil hati terpulang, sekil hati nak bagi berapa pun yang sesuai lah. Jadi Ibu Ayah, apa tujuan saya buat yuran tu? Supaya ibu-ibu komitmen sungguh belajar. Tapi kalau dah bayar pun tak komitmen, saya tak boleh nak bantu apalah. Jadi ulang balik Ibu, anzara yunziru ni bab if'al. Ibu Ayah belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama. Ibu Ayah, bab if'al, hamzah tu, if'al tu, hamzah tu ada yang balik hamzah bawah alif tu kena ada hamzah. Macam saya bagi ingat, inzaran, alif bawahnya kena ada hamzah untuk bab if'al. Untuk bab if'al mesti ada hamzah bawah dia. Pegang ya. Nanti bila kita jumpa lagi contoh kita akan beritahu. Inzaran, memberi peringatan. Orang yang memberi peringatan dipanggil munzir. Munzir. Munzir pemberi peringatan. Jadi Ibu Ayah, jadi anzarta fi'il madhi lah. Anzara, dia memberi peringatan. Fi'il madhi untuk memberi pada kamu, seorang lelaki, kan? Ayat ni kamu memberi peringatan. Nabi SAW lah kamu tu. Jadi anzarta tambah ta di belakang. Anzarta, kamu memberi peringatan. Jadi Ibu Ayah, dalam ayat ini sebelum anzarta ada pula hamzah satu lagi.
Okey. Jadi buaya maksudnya ada hamzah pertama makna lain. Hamzah pada anzarta itu hamzah anzarta, fi'il madhi itu. Anzarta, kamu memberi peringatan. Tapi ada hamzah sebelumnya, hamzah soalan, istifham. Jadi adakah kamu memberi peringatan? Maksudnya sawa wa sawa'un alaihim, sama saja kepada mereka. Anzartahum, adakah kamu memberi peringatan? Ataupun sama ada kamu memberi peringatan, macam tu. Jadi buaya, apa terjemah Quran ni buaya? Anzartahum. Tengok terjemah buaya. Pertama mesti ada istifham soalan pada hamzah tu. Kemudian mesti ada makna memberi peringatan, mesti ada makna kamu. Tiga. Mesti ada soalan, mesti ada makna memberi peringatan, mesti ada makna kamu. Cuba tengok terjemah buaya, cuba kongsikan dengan kita buaya. Nampak Ibu Saidah? Apakah tu pada hamzah? Apakah kamu memberi peringatan? Nampak? Nampak apakah? Okey, cantik ada apakah Ibu ya? Sama ada pun boleh, tapi kalau ada apakah itu lagi cantik kerana ada hamzah tadi. Okey. Macam Haji Nasir, sama ada engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya. Itu betul. Apa sama ada, tapi lagi cantik bila ada apakah. Apakah engkau memberi amaran, memberi peringatan? Nampak? Ibu ya. Jelas insya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, jadi mana datang mana apakah pada hamzah tadi? Hamzah tadi hamzah soalan, istifham namanya. Ya. Apakah anzarta, apakah engkau telah memberi peringatan hum kepada mereka? Am ataupun, Ibu ayah. Am terjemah am ataupun. Ataupun lam tunzirhum. Lam tunzir. Okey Ibu ayah. Tadi anzarta. Anzarta kalau fi'il madhi untuk memberi makna kamu, tambah ta di belakang beri atas. Tapi kalau fi'il mudhari' Ibu ya, fi'il mudhari' untuk memberi makna kamu, fi'il mudhari' lain pula. Daripada yunziru tadi, daripada yunziru, dia memberi peringatan. Untuk kita tukar kepada makna kamu memberi peringatan, tukar huruf depan. Ya yunziru, dia bagi peringatan. Kamu bagi peringatan, tunziru. Tunziru, kamu bagi peringatan. Engkau bagi peringatan ataupun amaran. Dalam Ibu ya. Tunziru. Okey, tadi anzara. Anzara 4 huruf. Anzara 4 huruf, maka fi'il mudhari' mula baris depan. Yunziru. Cuma yunziru, dia bagi peringatan. Untuk fi'il mudhari', untuk present tense, tukar kepada kamu, maka ya tukar kepada ta, jadi tunziru. Tunziru begitu. Macam saya tulis tadi ya, tunziru. Okey. Sekarang saya nak tanya Ibu ya. Kalimah tunziru, soalan saya, kalimah tunziru, ada tak tambahan apa-apa selepas huruf ra? Sama ada tambahan alif nun ke, tambahan waw nun ke, tambahan ya nun ke? Tak ada kan? Tak ada sebarang tambahan. Okey, pertama sekali, selepas tunziru, huruf akhirnya ra tu tak ada tambahan huruf lain. Alif nun, waw nun, ya nun ataupun nun saja. Yang kedua, adakah huruf akhirnya alif waw ya? Tunziru, adakah huruf akhirnya alif waw ya? Tidak. Okey, tidak. Jadi Ibu ya, oleh kerana begitu, bila bila lam masuk pada fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu pula adalah fi'il mudhari' yang belakang tak tambah apa-apa, tak tambah alif nun, tak tambah waw nun, tak tambah ya nun ataupun huruf nun saja. Dan juga pertama, yang kedua huruf akhirnya bukan alif waw ya, maka kita matikan, automatik kita matikan terus belakang. Maka huruf akhirnya adalah ra. Maka daripada tunziru, kamu memberi peringatan, bila masuk lam jadi lam tunzir, kamu tidak memberi peringatan. Maka jadi wasawa'un, dan sama sahaja wahai Nabi Muhammad, alaihim, ke atas mereka itu, apakah anzartahum, engkau telah memberi peringatan pada mereka, am ataupun
lam tunzir, engkau tidak memberi peringatan hum pada mereka. Macam tu. Jadi ibu ya, cuba tengok apa terjemah lam tunzir. Lam, apa dia lam tunzir? Terjemah ibu ya apa dia? Lam tunzir. Apa terjemah lam tunzir ibu ya? Tidak kamu memberi peringatan. Okey. Setelah ibu ya. Okey. Maksudnya baik bagi peringatan ataupun tak bagi peringatan. Okey. Cumanya anzarta fi'il madhi. Lam tunzir fi'il mudhari'. Okey. Sama sahaja pada mereka. Anzartahum, adakah kamu memberi peringatan pada mereka? Am ataupun lam tunzir, kamu tak memberi peringatan hum kepada mereka. Apa natijahnya? La yu'minun, mereka tetap tak beriman. La yu'minun, mereka tidak beriman. Allah gunakan yu'minun fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memberi makna apa? Boleh memberi makna sekarang dan juga continuous, berterusan. Maka ibu ayah orang-orang kafir Mekah ni, la yu'minun, mereka tak beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak beriman pada Al-Quran, tak beriman pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab ibu? Ada berapa sebab mereka tak beriman ni? Tak tanya balik, ada berapa sebab dalam ayat ni mereka tidak beriman pada Allah? Ada berapa sebab? Dalam ayat-ayat kita belajar tadi. Ulang kaji balik. Ada berapa sebab ibu? Tak, Haji Nasir, ada berapa sebab? Tak, kita fokus pada sebab. Ada berapa sebab tadi? Okey, ibu, ada dua sebab. Ada dua sebab. Sebab pertama pada ayat ke-8. Ayat ke-8 apa bagi Allah beritahu seolah-olah Allah Taala dah belenggu. Itu sebab pertama. Sebab kedua, pemisah sekatan. Itulah. Itu maksud sebab sombong tu betul lah Haji Haji Nasir, sombong tu betul sombong. Tapi kenapa mereka sombong tu? Kerana dua sebab tadi lah. Ya, Allah Taala tak belenggu. Kerana mereka sombong tadi, Allah Taala tak belenggu seolah-olah macam tu. Dan Allah Taala telah menjadikan penghalang di hadapan dan belakang mereka. Mereka tak dapat lihat kebenaran. Jelas ibu ya, insya-Allah ya. Alhamdulillah. La yu'minun. Okey, kita tengok kalimah la yu'minun. Dalam bahasa Arab ibu ayah. Okey. Kita ada fi'il amana. Okey. Amana. Ibu ya, amana berapa huruf? Amana berapa huruf? Empat huruf. Maka fi'il mudhari' mula baris apa? Makanya fi'il mudhari' mula baris apa ibu ya? Depan. Bukan mula huruf apa? Mula dengan baris apa? Okey, baris depan, depan ya. Jadi yu'minu begini. Yu'minu. Itu kita dengar yu'minu, biasa dengar yu'minun kan. Yu'minu dia fi'il mudhari'. Fi'il madhinya 4 huruf. Yu'minu. Jadi kalau ramai yu'minuna. Kalau ramai tambah waw nun lah di belakangnya. Tambah waw nun di belakang ibu ayah. Jadi yu'minuna begini. Yu'minuna. Ada penafian la yu'minuna begitu. Mereka semua tidak beriman. Okey, kita baca tafsiran dia pula ya, tafsiran dia pula. Ai inna inzaraka lihaula'il musirrin ala kufrihim wa adamihi sawa. Ya, wa adamahu sawa. Sesungguhnya engkau memberi peringatan wahai Muhammad kepada orang-orang yang melampau kufur mereka tu, baik kau beri peringatan ataupun kau tak memberi peringatan, sama saja. Tafsir beritahu ya, sama saja. Fala yanfa'uhum al-inzar, maka peringatan yang kau berikan wahai Muhammad tidak memberi manfaat pada mereka. Madamu ghaira musta'iddin liqabul haqq,
selagi mana mereka tak bersedia untuk menerima kebenaran, datanglah Nabi SAW macam mana pun, selagi mereka tak nak buka hati untuk terima kebenaran ibu ayah, mereka tak nak terima. Bayangkan ibu ayah ya, Nabi SAW satu ketika ya, satu ketika Nabi SAW sembahyang, Nabi sembahyang, kemudian di depan Kaabah. Ibu ayah, kalau depan Kaabah ni, sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, sebelum Sayyidina Hamzah masuk Islam, tak ada orang berani sembahyang depan Kaabah kecuali Nabi SAW saja. Sahabat-sahabat lain tak berani. Kena belasah nanti. Tapi Nabi kuat. Nabi ni orang yang kuat dan sangat-sangat dihormati ibu ayah. Tapi Nabi tak melawan. Ya. Cuma satu hari Nabi SAW, biasa kalau Nabi sembahyang depan Kaabah, biasanya akan ada bunyi bising. Nabi baca Quran, bunyi bising. Apa tujuan diorang bawa bunyi bising? Nabi baca Quran je, diorang kat tepi Kaabah tu. Apa tujuan? Supaya tak nak orang dengar Quran. Nak ganggu ibu. Nak ganggu, tak nak orang dengar Quran. Pasal apa? Orang Arab Quraisy ni, mereka ni, orang Arab Mekah ni, mereka pakar bahasa Arab. Mereka sangat mahir bahasa Arab. Pasal tu Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Mukjizat. Al-Quran tu mukjizat. Bukan sebarangan. Jadi mereka ni tak nak orang lain terkesan, maka juga buat bising. Bising. Mengganggu Nabi SAW. Cuma satu ketika ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW baca surah An-Najm. Baca surah An-Najm. Dan tiba-tiba ketika itu mereka semua mendengar pula. Nabi baca surah lain. Tiba-tiba Nabi perasan orang-orang keliling Kaabah tu, mereka memberi tumpuan pada Nabi SAW. Memberi tumpuan pada Nabi SAW. Maka bila Nabi tengok macam tu, Nabi pun tukar surah. Nabi baca surah Wan-Najmi. Wan-Najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampai habis. Ibu ayah, sampai akhir surah ni ibu ayah. Sampai akhir surah ni, Nabi baca, akhir surah ni adalah ayat sejadah. Fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka Nabi SAW pun sujud. Nabi sujud kerana membaca ayat sejadah tadi. Maka Nabi perasan orang-orang keliling pun semua sujud juga. Nabi perasan orang keliling pun semua sujud juga. Macam Nabi SAW sujud. Ibu-ibu agak Nabi gembira ke tidak? Ibu-ibu, Nabi gembira ke tidak? Hari itu Nabi sujud, semua orang ikut sujud kerana mereka memberi tumpuan pada bacaan Nabi. Mereka semua turut sujud. Nabi rasa gembira ke tidak ibu ayah? Gembira ibu kan? Gembira sangat Nabi kerana Nabi tengok mereka semua sujud. Jadi ibu ayah, mereka masuk Islam tak? Ibu ayah, mereka semua sujud, mereka masuk Islam ke tidak tu? Jadi ibu ayah dengar betul-betul ya. Mereka semua sujud. Kenapa? Kerana mereka ni, saya kata mereka faham Quran, mereka terpesona. Nabi sujud, mereka pun tak sedar, mereka pun tersujud sama dengan Nabi. Nabi gembira. Bila Nabi bangkit daripada sujud, Nabi kata, kamu semua sujud sama-sama dengan aku ke? Sujud pada Allah ke? Dia kata, baru diorang sedar. Tak ada, kami sujud kerana menghormati Tuhan-Tuhan kami, bahala-bahala depan ni. Kan ada 360 bahala depan Kaabah tu. Tengok ibu, bunyi diorang kona balik. Sedih Nabi SAW. Jadi kenapa ibu? Kerana Allah telah tutup mata hati mereka. Nak tak ibu jadi macam tu kita? Wal'ayazubillah. Tak nak macam tu ibu. Ya, kita nak ibu ya, kita ni mati dalam keadaan Allah redha, insya-Allah. Mereka ni ibu, kalau saya yang buruk akhlak ni, lain ceritalah ni Nabi sebaik-baik manusia. Mereka gelar Nabi Al-Amin. Mereka hormat Nabi. Mereka sayang Nabi. Nabi pemuda paling baik yang ada di Mekah. 40 tahun Nabi bersama dengan mereka ibu ayah. Ya. Tiba-tiba bila Nabi dianggap menjadi Rasul, mereka sombong dan mereka lawan Nabi SAW. Punya kerasnya hati mereka ibu ayah sampai itu contohnya tadi tu. Dah sujud sama-sama dah. Sujud sama-sama. Kemudian bila Nabi tanya, kamu sujud pada Allah Ta'ala ke? Tak.
mereka batalkan balik. Tak. Kami sujud pada bahala ni. Kenapa mereka sujud tadi? Terpesona dengan indahnya ayat Quran. Ibu ayah, ibu jelas tak sekarang ni? Jelas tak dengan contoh tadi? Jelas? Ibu ayah? Okey, jadi itulah punca mereka tidak beriman pada Allah SWT. InsyaAllah setakat itu saja. Okey, ibu ayah, 2 ayat hari ini kita belajar. Ayat 9 dan juga ayat yang ke-10 daripada surah Yasin. Ibu ayah nampak tak makna tafsiran tadi? Kalau kita baca, ibu ayah boleh faham tak? Boleh memahayati tak? Okey. Sekarang ni saya terjemahkan sikit, ada masa sikit lagi. Inna ja'alna, ayat 8 lagi. Ayat 8, sesungguhnya kami telah menjadikan pada leher-leher mereka belenggu, maka belenggu itu sampai kepada dagu, mereka pun tergadah. Ayat 9, kami jadikan di hadapan mereka penghalang dan di belakang mereka penghalang, maka kami tutup pandangan mereka, mereka tak dapat melihat. Sama saja kepada mereka, baik kamu bagi peringatan pada mereka ataupun kamu tak bagi peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Okey ibu ayah, saya minta ibu ayah kejap masa. Cuba ibu ayah tutup mata sekejap, kita ada masa lagi 3 minit. Ada masa lagi 3 minit, saya baca, ibu ayah hayati maknanya. Okey, pedulikan orang tengok ke apa ke, ibu ayah tutup mata dan bagi perhatian. Okey. Dengar betul-betul ibu ayah ya. Ayat 8 sampai 10 surah Yasin, dengar betul-betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahul azim. Mungkin ibu ayah 3 ayat tadi dalam keadaan ibu ayah tutup mata, boleh tak bayangkan terjemahan dia dan memahami maknanya? Alhamdulillah ibu ayah. Boleh ya, Haji Nasir? Boleh, alhamdulillah. Ibu lain macam mana? Boleh ke? Alhamdulillah ibu. Jadi ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah ni. Bahasa Arab Quran ni senang ke susah sebenarnya? Bahasa Arab Quran dan faham Quran ni senang ke susah sebenarnya? Haji Nasir senang. Ibu lain senang ke susah sebenarnya bahasa Arab Quran ni? Ibu ayah, demi Allah senang. Demi Allah senang dengan syarat ibu ayah belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib, belajar dengan sistematik. Bukan belajar pergi tahu, aku tahu lepas ni aku nak faham dia. Tak nak macam tu ibu ayah. Tak naklah macam tu, kan? Belajar, jangan tengok ustaz tu terkenal ke tak terkenal ke, bukan, jangan tengok tu. Ya, jangan tengok ustaz tu cakap dia pelat ke, ustaz tu cakap dia sengau ke. Ada ustaz tu lidah dia pendek kan, Allah uji dia, cakap dia macam opa saja kan. Saya cakap dia sengau. Tapi kalau dia Masya Allah Tabarakallah, ada ustaz yang mengajar cakap dia memang tak ada lawak pun, tapi ilmu, itu kita nak ambil. Syaratnya ibu bersungguh-sungguh lah, tolong bersungguh-sungguh. InsyaAllah ibu ayah ya, istiqamah insyaAllah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita semua ni hamba Allah yang lemah. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita istiqamah insyaAllah, istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antaraf an-nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibu sama-sama kepada yang mengucapkan terima kasih sama-sama kepada ibu-ibu yang mengucapkan jazakallah wa iyyak. Saya ucapkan, ibu-ibu mengucapkan syukran, afwan. Ibu-ibu ayah yang mendoakan, saya mengaminkan, amin Allah. Ramai-ramai kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.